اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رحمتي لا تاني dengan Al-Quran jadi hadiah bimbingan cahaya petunjuk rahmat. Ingatkan apa yang kami terluka, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Jadikan dia pembela kami, wahai pemilik alam semesta. ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baiklah, sekarang kita berkenalan pula dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Saudari Nur Fatin Aliana binti Muhammad Idrus. Beliau berasal dari Kuantan, Pahang. Berkelulusan diploma dalam bidang pengurusan perkhidmatan makanan dan meneruskan ijazah sarjana model sains kepujian dalam pengurusan perkhidmatan makanan. Beliau pernah bekerja sambilan di beberapa restoran dan di Pesaraya, dan juga sekarang antara pencapaian beliau ialah memenangi syarahan agama peringkat daerah semasa di sekolah menengah, yang kedua syarahan spontan
dan pernah mendapat tempat ketiga. Pernah juga mewakili sekolah menengah di peringkat daerah dalam bidang pertandingan sajak, debat dan pertandingan catur. Baiklah tuan-tuan puan-puan, sekarang kita saksikan ceramah Nuzul Al-Quran daripada saudari Nur Fatin Aliana binti Muhammad Idrus. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu Talam Puan Yohana binti Mihad, yang dihormati Penolong Kanan Pentadbiran Tengku Abdullah Hakim bin Tengku Jaafar, Guru Penolong Kanan HEM Encik Junaidi bin Abdul Hamid, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Abdul Muttalib bin Nordin, Guru Panitia Agama Islam Puan Saadah binti Muhammad Nur, dan barisan-barisan guru serta adik-adik Sekolah Kebangsaan Batu Talam yang dirahmati Allah SWT. Baiklah, sebelum saya teruskan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Nur Fatin Aliana binti Muhammad Idrus. Okey, adik-adik boleh panggil saya Kak Fatin. Okey, baiklah, sebenarnya adik-adik tahu tak apa itu nuzul Quran? Mungkin ada di kalangan adik-adik dah tahu apa itu nuzul Quran, dan mungkin juga ada yang tak tahu lagi. Tapi tak apa, yang tak tahu lagi hari ni kita nak kongsi sama-sama ilmu tentang apa itu nuzul Quran. Okey, pada hari ini, detik ini, kita masih lagi di bulan Ramadan, betul tak? Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan berkat. Okey? Dan pada bulan ini juga sebenarnya ada adik turunnya kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, jom kita tengok apa itu sebenarnya nuzul Quran. Okey, sebenarnya perkataan nuzul itu ialah merujuk kepada turun atau penurunan. Okey, atau berpindah daripada atas ke bawah. Okey, dan Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara mutawatir. Mutawatir itu apa adik-adik? Berperingkat ataupun beransur-ansur. Okey, jadi apa itu nuzul Quran? Okey, nuzul Quran adalah penurunan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, apa pula peristiwa penurunan Al-Quran? Okey, peristiwa penurunan Al-Quran ni ataupun peristiwa nuzul Quran ni merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. Okey, iaitu wahyu daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW secara berperingkat menjadi lengkap sebagaimana kita tengok Al-Quran kita pada hari ini. Okey, peristiwa nuzul Quran ni berlaku pada 17 Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang beribadat di Gua Hira. Okey, Gua Hira ni dia terletak di gunung di Gunung Jabal An-Nur, kira-kira 6 km lah dari Mekah tu Sebab apa sebenarnya Nabi Muhammad tiba-tiba ada kat Gua Hira ni? Okey, sebabnya baginda ke situ bagi menghindari masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, yang sebenarnya masa tu Arab Jahiliyah memang jahat lah. Okay, memang kita kata memang tak, sekarang ni jahat lah kan, yang masih belum beriman kepada Allah SWT dan sering sangat, selalu sangat melakukan maksiat serta dosa-dosa besar. Sebab itulah Nabi beribadat dekat gunung tu lah untuk hindarkan diri dia daripada Arab Jahiliyah ni. Okay, ketika tu malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah lah dekat Gua Hira ni dengan Nabi, dan meminta Nabi Muhammad SAW membaca ayat tersebut. Okey, ayat surah Al-Alaq tu yang pertama tu. Tetapi baginda tidak boleh membaca. Rasulullah waktu tu tak boleh membaca lagi. Okey, jadi malaikat Jibril mengulang sebanyak 3 kali. Dia cakap, "Wahai Muhammad, baca ayat ni, ayat surah." Tapi Nabi kata tidak. Nabi tak boleh membaca. Apa yang malaikat tu buat, akhirnya malaikat Jibril tu memeluk baginda, okey, dan mengajari, okey, ajar baginda cara nak baca, baginda membaca ayat tersebut. Okey, surah 1 hingga 5, surah Al-Alaq tu. Jadi surah Al-Alaq tu sebenarnya yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah kita panggil nuzul Quran. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, apa pula 3 peringkat penurunan Al-Quran? Okey, seperti adik-adik sedia maklum yang sebenarnya Al-Quran ni diturunkan secara berperingkat, betul tak? Jadi, jom kita tengok apa itu peringkat-peringkat penurunan Al-Quran.
Okey, 3 peringkat penurunan Al-Quran. Apa peringkat pertama? Okey, Allah SWT menurunkan Al-Quran 30 juzuk sekaligus ke Lauh Mahfuz. Okey, yang kita sendiri pun tak tahu letaknya kat mana. Hanya Allah SWT je yang tahu. Wallahualam. Okey, peringkat kedua, setelah sekian lamanya, okey, Al-Quran tu duduk dekat Lauh Mahfuz, Allah hantar pula ke Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah Al-Quran tu. Okey, Baitul Izzah tu apa? Baitul Izzah itu adalah langit pertama dunia. Allah hantar 30 juzuk sekaligus kat Baitul Izzah. Lepas tu peringkat ketiga. Okey, peringkat terakhir adalah setelah tersimpannya selamat di Baitul Izzah ni untuk jangka masa yang tertentu, Allah SWT menghantar malaikat Jibril membawa turun, okey, daripada Baitul Izzah 5 ayat yang pertama. Okey, yang pertama surah Al-Alaq tu untuk dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Okey? Selepas tu Al-Quran tu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur selama hampir 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Okey adik-adik, ini merupakan ayat daripada surah Al-Alaq 1 hingga 5 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jom kita baca sikit sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Okey, jom kita tengok apa pula seterusnya. Okey, apa pula kelebihan membaca Al-Quran? Jom kita tengok. Okey, kelebihan membaca Al-Quran. Yang pertama, menambahkan iman. Kenapa kita kata menambahkan iman? Sebab iman kita turun naik. Jadi, kita nak tambahkan iman kita, nak stabilkan iman kita, kita kenalah membaca Al-Quran. Okey? Yang kedua, mendapat ganjaran pahala. Wow, mendapat ganjaran pahala. Seperti yang kita tahu, kalau kita buat baik, kita dapat pahala. Baca Quran pun kita akan dapat pahala. 1 huruf 10 pahala kita dapat. Berapa banyak kita boleh dapat kan kalau 1 muka surat? Wallahualam. Okey, yang kedua, mendapat ketenangan jiwa. Okey, kenapa kita dapat ketenangan jiwa bila baca Quran? Sebab bila kita baca Quran, kita rasa tenang je. Tak ada rasa nak marah pun. Kan? Rasa macam okey, cool je kan? Okey, yang keempat, menjadi panduan hidup. Okey, kenapa kenapa Al-Quran ni menjadi panduan hidup? Okey, seperti yang kita tahu sebenarnya Al-Quran ni mencukupi segala aspek. Kita kata terkandunglah macam-macam aspek dalam Quran ni, termasuklah akidah, ibadah, akhlak, perundangan, sebagainya. Okey, banyak lagi. Sebab itulah dia menjadi panduan hidup manusia. Okey, yang kelima, mendapat syafaat di akhirat kelak. Kenapa kita mendapat syafaat di akhirat kelak? Kalau kita rajin baca Quran, kita banyakkan baca Quran, insya-Allah syafaat daripada Quran itu sendiri datang kepada kita di akhirat kelak untuk menolong kita untuk ke syurga, insya-Allah. Okey, apa pula adab membaca Al-Quran? Jom kita tengok. Okey, adab membaca Quran kita ada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okey, kita tengok dulu satu-satu. Sebelum membaca Quran, yang pertama, menutup aurat. Kita tengok diri kita dulu. Diri kita dah tutup aurat ke belum? Okey, kalau dah tutup aurat, okey, kita dah bersiap sedia untuk baca Quran. Yang kedua, berwuduk. Sebelum kita nak pegang Quran, kita nak sentuh Quran, sebelum kita baca Quran, kenalah ambil wuduk dulu. Okey, yang ketiga, menghadap kiblat. Kita disunatkan menghadap kiblat waktu membaca Quran. Jadi kalau nak pahala lebih tu, bolehlah menghadap kiblat. Okey, yang keempat, membaca di tempat yang bersih. Okey, kita juga kalau nak baca Quran, biarlah tempat yang sesuai, biarlah tempat yang bersih lah, yang sesuai untuk kita baca Quran. Yang kelima, tinggikan kedudukan Quran. Maksudnya janganlah terlampau rendah. Okey, biar tinggi sikit Quran tu. Okey, semasa membaca Quran pula, yang pertama, membaca ta'awuz dan basmalah. Okey, baca ta'awuz ni macam mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, dan basmalah ialah bismillahirrahmanirrahim. Okey, kenapa kita nak baca benda tu? Okey, supaya kita halanglah daripada syaitan ganggu kita kan waktu kita nak baca Quran. Okey, yang kedua adalah baca dengan bertajwid. Okey, baca betul-betul, baca biar ada penghayatan. Okey, baca dengan tajwid yang betul lah. Okey, yang ketiga, khusyuk.
Khusyuk pun sama juga, kalau kita nak baca Quran kita kena khusyuk lah. Janganlah kita senang sangat terinteract dengan benda-benda asing ni. Macam telefon ni bunyi je notification, stop baca Quran, tengok phone. Janganlah macam tu. Okey, yang seterusnya adalah selepas membaca Quran apa kita boleh buat? Berdoa. Lepas baca Quran kita berdoa lah. Minta apa yang kita nak. Okey, baca doa selepas baca doa selepas membaca Quran. Okey. Yang kedua, cium Al-Quran. Okey, kita kena adab lah kalau kita nak cium Quran pun. Alhamdulillah. Okey. Yang ketiga, meletakkan Quran di tempat yang tinggi. Janganlah letak kat bawah. Letak tinggi-tinggi sikit Al-Quran tu. Okey. Itulah antara adab-adab membaca Quran. Okey, sebagai kesimpulan, nuzul Quran dijadikan sebagai tarikh istimewa kepada umat Islam kerana ia merupakan sejarah penurunan ayat pertama Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq. Okey, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 merupakan ayat pertama diturunkan dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira semasa baginda beribadah. Okey, bermula dari situ ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun untuk dijadikan sebagai panduan kepada umat manusia. Jadi adik-adik, harap video Kak Fatih ni memberikan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang nuzul Quran. Jadi selamat berbuka puasa, walaupun berapa jam lagi kan. Okey, selamat berbuka puasa Kak Fatih ucapkan. Sampai di sini sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعل لنا حجة